Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Suryani Baharudin melaporkan berita utama MyUF News edisi November 2020. Melaporkan berita utama MyUF News. Jangan lupa like, share dan subscribe laman sosial Jabatan Perikanan. Belanjawan 2021 telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz, Menteri Keuangan Malaysia pada 6 November 2020. Fokus utama belanjawan adalah menangani masalah COVID-19, melindungi rakyat untuk kelangsungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi. Belanjawan 2021 menunjukkan kerajaan prihatin dalam memulih dan merancakkan semula sektor ekonomi yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Sehubungan itu, sebanyak RM4.79 bilion telah diperuntukkan kepada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Dalam pada itu, sektor pertanian turut mendapat manfaat dari perbelanjaan 2021. Allowance sara hidup nelayan telah dinaikkan kepada RM300 dengan peruntukan sebanyak 151 juta, peruntukan sebanyak 10 juta bagi program pengembangan aquakultur dan 150 juta peruntukan bagi program permodenan vesel dan mekanisasi tangkapan. Jabatan Perikanan Negeri Kedah berjaya menahan sebuah vesel pukat tunda haram Zon A di muara Sungai Kuala Kedah pada 4 November 2020. Dalam kejadian tersebut, ketika tangkapan dilakukan, 3 orang kru telah lari terjun ke dalam laut dan menghilangkan diri di dalam hutan bakau berhampiran. Mereka didakwa melakukan kesalahan Akta Perikanan 1985, Seksyen 8(A), vesel tiada lesen, Seksyen 11(3)(B), guna peralatan menangkap ikan tanpa lesen dan Seksyen 29, meninggalkan vesel dan alat penangkap ikan bagi mengelak penyitaan. Kes diserahkan kepada I.O. Pangkalan Perlindungan Sumber Kuala Kedah untuk siasatan lanjut. Majlis Penyerahan Projek Pejabat Cawangan Taman Laut, Pengurusan dan Perlindungan Sumber Kubang Rotan di Alor telah diadakan pada 3 November 2020. Majlis tersebut telah disempurnakan oleh Yang Mulia Raja Bidin bin Raja Hassan, Timbalan Ketua Pengarah Perikanan Pembangunan bersama Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Kedah. Untuk makluman, projek Pejabat Cawangan Taman Laut, Pengurusan dan Perlindungan Sumber Kubang Rotan telah bermula pada 2017 dengan kos keseluruhan berjumlah RM7.2 juta dan siap dibina pada 25 Oktober 2020. Pembangunan projek ini adalah di bawah program peningkatan kapasiti infrastruktur dan fasiliti taman laut, turut berfungsi sebagai sebuah pangkalan hadapan bagi menempatkan aset dan bot peronda Jabatan Perikanan Malaysia. Dalam pada itu, tujuan projek ini dibina adalah bagi menjadikan sebagai laluan utama operasi yang efisien, beridentiti terunggul dalam pengurusan taman laut dan juga bertindak sebagai pejabat cawangan Taman Laut, Pengurusan dan Perlindungan Sumber Kubang Rotan di Alor Kedah. Jabatan Perikanan Negeri Melaka telah mengadakan program pelepasan benih udang galah ke perairan umum dan penyerahan kad pendaftaran nelayan sungai pada 7 November 2020. Pada program tersebut, sebanyak 25,000 benih udang galah telah dilepaskan di Sungai Kesang, Jasin. Selain itu, seramai 5 orang nelayan telah menerima kad pendaftaran nelayan sungai dan 13 orang mendapat lesen alatan menangkap ikan sungai bagi permohonan dalam tahun 2020. Jabatan Perikanan Negeri Melaka turut menyampaikan bantuan 50,000 benih ikan puyuh kepada penternak-penternak aquakultur Negeri Melaka. Bantuan yang diberikan adalah agar dapat meringankan beban bagi golongan yang terkesan dengan penularan pandemik COVID-19. Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ahmad bin Hamzah, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 1, turut hadir bagi menyempurnakan program tersebut. Dalam ucapannya, beliau berharap pelepasan benih akan dapat meningkatkan lagi sektor perikanan. Jadi kita mahu kalau boleh, lain daripada perikanan di laut, kita mahu kalau boleh perikanan di sungai juga kita tingkatkan dan juga aquaculture.
supaya tuan-tuan bekalan makanan ikan yang berikan protein, insya-Allah dapat terus dipertingkatkan. Yang Berhormat Datuk Nur Hizam bin Hassan Bakti, Esko Pertanian dan Peternakan, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Negeri Melaka, dan Yang Berhormat Datuk Hassan bin Abdul Rahman, Adun Sungai Rambai juga turut hadir sama pada program tersebut. Jabatan Perikanan Malaysia telah menyertai pertandingan Malaysia Teknologi Expo MTE 2020 Special Edition COVID-19 International Innovation Awards dan 2 penyertaan telah dihantar kepada pihak penganjur pada September 2020. Menjadi satu kebanggaan buat Jabatan Perikanan Malaysia apabila FRI berjaya memenangi 2 anugerah dalam pertandingan MTE 2020 Special Edition COVID-19 International Innovation Awards. Video Westronic Inovasi Dr. Ahmad Daud dari FRI Tanjung Demong telah berjaya memenangi pingat perak. Inovasi ini adalah berkaitan dengan teknologi dalam mempertingkatkan lagi produktiviti pengeluaran benih ikan. Seterusnya, video physical modelling as tool for mass blood cockle Anadara granosa induced space in Lekeh, Perak. Inovasi Dr. Hazli Harith telah memenangi pingat untuk mata terbaik, yang mana inovasi ini adalah kajian terhadap peternakan kerang dengan menggunakan beberapa formula yang telah dikaji oleh pihak FRI. Dalam penghasilan video inovasi ini, Jabatan Perikanan telah memenuhi segala kriteria dan penyertaan ini telah disokong sepenuhnya oleh Yang Berusaha Encik Ahmad Tarmizi bin Ramli, Ketua Pengarah Jabatan Perikanan Malaysia. Dengan penyertaan ini, ia dapat merancakkan lagi informasi mengenai kajian-kajian dalam industri perikanan dengan menggunakan teknologi pada masa kini. Jabatan Kebajikan Masyarakat Pejabat Daerah Sempurna telah menyelaraskan pemberian sumbangan bekalan makanan kepada penduduk di Pulau Omadal dengan kerjasama Jabatan Perikanan Negeri Sabah pada 5 November 2020. DOF Sabah tidak ketinggalan memberi bantuan kepada komuniti di Pulau Omadal yang rata-ratanya terkesan akibat wabak pandemik COVID-19 dengan menyerahkan 300 set bekalan makanan yang turut melibatkan penternak rumpai laut. Di samping itu juga, DOF Sabah turut memberi bantuan dan kerjasama penuh kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah dengan menyediakan aset seperti bot dan kenderaan bagi memudahkan pergerakan penghantaran bantuan tersebut. Agihan bantuan ini juga melibatkan kerjasama pelbagai agensi seperti Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, Eskom, Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA, Angkatan Pertahanan Malaysia APM, Pasukan Polis Marin PPM, Cawangan Khas Ibu Pejabat Polis Daerah Sempurna dan Pejabat Kesihatan Daerah Sempurna. Sebelum saya akhiri laporan saya,
Jangan lupa like, share dan subscribe laman sosial Jabatan Perikanan Malaysia bagi mengetahui maklumat dan informasi terkini. Akhir kata, amalkan norma baru, patuhi SOP, kita jaga kita. Saya Suryani Bahrudin. Assalamualaikum dan salam hormat. Laporkan berita utama MyDFP. Jangan lupa like, share dan subscribe laman sosial Jabatan Perikanan